Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Mukhlis Mahathir yang amat saya hormati. Kemarin, isu berkenaan dengan konsesi pembalakan di dalam negeri Kedah cukup panas diperdebatkan di dalam negara Malaysia. Bagaimana Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Mukhlis Mahathir acah-acah menjadi hero melawan projek-projek konsesi balak di dalam negara Malaysia, terutamanya di negeri Kedah. Maka saya Jufazli Syah Ahmad sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran mengkaji modus operandi skandal pembalakan haram di dalam negara Malaysia ini, saya akan membuat pendedahan eksklusif bagaimana Tun M dan anak Tun M adalah sebahagian daripada kumpulan tauke-tauke kayu balak yang tidak layak untuk mengajar generasi baru dan generasi lama tentang apakah itu melawan pembalak-pembalak di dalam negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan laporan whistleblower di dalam negara Malaysia telah membocorkan maklumat bagaimana pada tahun 1994 syarikat pembalak milik anak Tun Dr. Mahathir iaitu Mukhlis Mahathir telah mendapat satu konsesi kayu balak yang mempunyai keluasan sebanyak 1000 hektar kawasan balak di negeri Sarawak. Syarikat Tanjung Tiara Sdn Bhd itu mendapat konsesi kayu balak bernilai 258 juta ringgit Malaysia. Mukhlis Mahathir adalah pengerusi dan pemilik syarikat Tanjung Tiara. Ini bermaksud dia adalah tauke kayu balak. Ketika itu umur Datuk Seri Mukhlis Mahathir adalah 30 tahun. Surat-surat permohonan lesen pembalakan untuk peruntukan dan permohonan sewaan lot 63 tanah daerah Sawai di Sarawak telah mula bocor lebih kurang beberapa bulan yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan. Syarikat balak itu berpangkalan di Kuala Lumpur dan jawapan daripada Datuk Seri Mukhlis Mahathir adalah cukup-cukup mengejutkan. Kata tauke kayu balak itu, iaitu Datuk Seri Mukhlis Mahathir, anak Tun Dr. Mahathir, dia kata ini adalah satu cerita lama dan dia tidak pasti sama ada konsesi kawasan balak itu adalah berkeluasan 1000 ekar ataupun 1000 hektar. Saya ingin mengingatkan kepada Tun Dr. Mahathir, kepada Datuk Seri Mukhlis Mahathir yang acak-acak mahu menyerang syarikat-syarikat balak di dalam negara Malaysia, terutamanya di negeri Kedah. Syarikat keluarga Tun Dr. Mahathir iaitu syarikat Tanjung Tiara Sdn Bhd, yang mana pengerusi dan pemilik syarikat itu adalah anak Tun Dr. Mahathir, Mukhlis Mahathir. Jangan buat-buat pura lupa Datuk Seri Mukhlis Mahathir, anda adalah tauke kayu balak di dalam negara Malaysia yang mempunyai conflict of interest, yang melobi banyak kawasan-kawasan balak di dalam negara Malaysia, terutamanya yang terkantoi adalah di negeri Sarawak. Ya, negeri Sarawak antara pengeluar kayu balak di peringkat antarabangsa dan juga di dalam negara Malaysia yang paling besar, tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya tidak hairan dan saya tidak terkejut sebagai penganalisis politik bebas bagaimana jawapan oleh tauke balak bernama Datuk Seri Mukhlis Mahathir adalah cukup simplistik. Dia kata ini adalah cerita lama. Tahun 1994, ketika itu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat Malaysia, maka Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukhlis Mahathir telah melobi 1000 hektar tanah kawasan konsesi pembalakan di Sarawak sebagai pertukaran untuk Abdul Taib Mahmud kekal menjadi Ketua Menteri Sarawak di era pemerintahan Tun Dr. Mahathir di Kuala Lumpur ketika itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah masalah terbesar kepada keluarga Tun Dr. Mahathir, yang mana mereka juga adalah tauke-tauke kayu balak dalam negara Malaysia. Maka ini adalah satu paradoks, satu pertentangan kenyataan oleh Tun Dr. Mahathir di dalam Facebook, di dalam Instagram rasmi beliau. Kata Tun Dr. Mahathir,
Dahulu konsesi balak diberhentikan untuk menyelamatkan kawasan tadahan air untuk membantu 4 juta penduduk. Maka saya ingin mempersoalkan kejujuran kenyataan politik Tun Dr. Mahathir. Selama ini, anak-anak Tun Dr. Mahathir mendapat konsesi balak di dalam negara Malaysia. Tidak kira di Sabah, di Sarawak ataupun di negeri Kedah. Malah, kroni-kroni syarikat balak Tun Dr. Mahathir juga mendapat konsesi balak di seluruh negara Malaysia. Maka persoalan saya, di manakah elemen dan misi Tun Dr. Mahathir untuk menjaga kawasan tadahan air untuk membantu penduduk-penduduk dalam negara Malaysia, terutamanya di negeri Kedah? Kini, kata Tun Dr. Mahathir, konsesi balak mahu dibuka semula untuk mengisi poket si pembalak. Bukankah Mukhris Mahathir itu juga adalah pembalak Tun Dr. Mahathir? Mungkin rakyat Malaysia yang lain tidak tahu tentang fakta dan kebenaran ini, tetapi kami sebagai generasi yang mempunyai ilmu dan pendidikan, kami memang sedia maklum latar belakang keluarga Tun Dr. Mahathir. Segala projek di dalam negara Malaysia dikuasai oleh keluarga Tun Dr. Mahathir dan kroni-kroni Tun Dr. Mahathir, terutamanya dalam sektor pembalakan. Kita sambung apa kata Tun Dr. Mahathir. Kini si pembalak diagungkan dan kepentingan rakyat dan petani digadaikan. Apa cerita? Kepentingan rakyat Sarawak di kawasan tanah adat di Sarawak, yang mana Mukhris Mahathir adalah sebahagian daripada masalah pembalakan haram di negeri Sarawak sehingga mengabaikan kepentingan orang-orang asal di Sarawak. Kelestarian hutan di Sarawak antara hutan yang paling besar botaknya di dalam peringkat antarabangsa. Mukhris Mahathir adalah sebahagian daripada pembalak yang melobi kawasan-kawasan balak di Sarawak bermula tahun 1994. Dan saya tidak hairan jika Mukhris Mahathir mendapat konsesi balak itu sehingga sekarang. Dan alasan paling dangkal, yang paling bodoh, dikeluarkan oleh Mukhris Mahathir, syarikat Tanjung Tiara Sdn Bhd itu adalah milik kawannya. Ini adalah satu penipuan terbesar Tun Dr. Mahathir, bagaimana anak anda adalah pembalak dalam negara Malaysia. Syarikat Tanjung Tiara Sdn Bhd itu didaftarkan atas nama Mukhris Mahathir. Pemilik dan pengerusi syarikat itu adalah Mukhris Mahathir. Kini si pembalak dapat pekerjaan baru. Khazanah Kedah dijarah demi pelaburan strategik si pembalak. Jangan jual rakyat, jangan jual hutan, jangan jual khazanah Kedah demi kawan-kawan kamu si pembalak. Tun Dr. Mahathir. Saya tahu kenapa Tun Dr. Mahathir membangkitkan isu balak di negeri Kedah, kerana anak-anak Tun Dr. Mahathir dan syarikat-syarikat balak kroni Tun Dr. Mahathir di negeri Kedah tidak akan mendapat konsesi balak. Saya tahu kenapa Pakatan Harapan marah tentang isu projek balak di Kedah, kerana syarikat-syarikat kroni Pakatan Harapan tidak akan dapat projek konsesi balak di negeri Kedah. Sepanjang pemerintahan Mukhris Mahathir, Menteri Besar Kedah, di era zaman kerajaan UMNO BN, di era zaman Pakatan Harapan, ia adalah satu modus operandi biasa membuka konsesi-konsesi projek di bawah kuasa kerajaan negeri Kedah. Tetapi pokok perbincangan sebenarnya yang disembunyikan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Mukhris Mahathir, ialah konsesi-konsesi kayu balak di Kedah dan beberapa negeri lain itu sebenarnya tidak akan dapat dimonopoli lagi oleh keluarga Tun Dr. Mahathir. Betul atau tidak Tun Dr. Mahathir? Soalan ini perlu dijawab. Tun Dr. Mahathir dan Mukhris Mahathir adalah tauke-tauke kayu balak yang cukup besar di dalam negara Malaysia. Betul kan? Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukhris Mahathir, anak-anak Tun Dr. Mahathir. Perkara ini perlu dijawab, tuan-tuan dan puan-puan. Maka mesej saya adalah cukup mudah. Tun Dr. Mahathir, jangan cuba untuk bermain wayang politik seolah-olah anda itu bukan tauke balak, seolah-olah Mukhris Mahathir itu bukan tauke kayu balak di dalam negara Malaysia. Ini antara kajian dalam korpus ilmu sains politik melibatkan legasi empire kuasa Abdul Taib Mahmud di Sarawak. Bagaimana syarikat-syarikat kroni kayu balak Abdul Taib Mahmud ini juga adalah syarikat kroni kayu balak Tun Dr. Mahathir dalam sistem ekonomi politik negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir cukup kenal kumpulan Semling
iaitu syarikat kayu balak terbesar di Sarawak. Kumpulan WTK, kumpulan KTS, kumpulan Shenyang. Tun Dr. Mahathir cukup kenal dengan bos-bos besar syarikat kayu balak di dalam negeri Sarawak ini. Yeo Tak Sen, Yao Chi Ming, Tiong Hu King, Wong Tung Kwong, Lau Hu Kwang, Lau Li Kong, Lim Cheong Ho, Lim Cheong Sing. Inilah nama-nama kroni kayu balak Tun Dr. Mahathir dan Abdul Taib Mahmud sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Dan ini adalah kawan baik Tauke Balak Tun Dr. Mahathir sehingga sekarang yang menjadi TYT Sarawak. Saya amat menghormati legasi empayar kuasa Abdul Taib Mahmud. Saya tidak mahu menyalahkan Abdul Taib Mahmud dalam kes ini. Cuma apa yang saya ingin sampaikan, Tun Dr. Mahathir mahu bercakap tentang poket pembalak-pembalak sedangkan dirinya sendiri dan keluarganya sendiri adalah pembalak. Kroni-kroninya cukup ramai di dalam sistem ekonomi politik negara Malaysia, daripada Sabah, Sarawak, daripada Kedah sampailah di mana-mana negeri di Persekutuan Malaya. Semuanya adalah kroni-kroni kayu balak Tun Dr. Mahathir. Maka hari ini Tun Dr. Mahathir mahu menjadi champion tentang kononnya semoga Allah terus melindungi Kedah dari tangan pemimpin yang tidak amanah. Selama ini Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri paling lama, lebih kurang 25 tahun di dalam negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir adalah raja pemimpin yang tidak amanah. Segala jenis konsesi projek daripada balak, gas asli dan petroleum, projek-projek mega, lebuh raya, tol dan projek-projek mega yang lain. Tun Dr. Mahathir dan keluarganya memonopoli segala konsesi projek untuk mengisi poket Tun Dr. Mahathir, anak-anak Tun Dr. Mahathir supaya terus menjadi billionaire dalam sistem ekonomi politik negara Malaysia. It is very simple dalam ekonomi Malaysia. Kalau kita rakyat Malaysia, kalau Raja-Raja Melayu, kalau Kerajaan Malaysia memenuhkan poket Tun Dr. Mahathir, Mukhris Mahathir dan anak-anak Tun Dr. Mahathir dalam segala sektor ekonomi, daripada sektor pembalakan sehingga sektor gas asli dan petroleum, Tun Dr. Mahathir akan sangat-sangat suka akan budaya mengisi poket tauke-tauke kayu balak dalam keluarga Tun Dr. Mahathir dan kumpulan kroni-kroni kayu balak Tun Dr. Mahathir maupun dalam sektor ekonomi yang lain. Itulah mesej yang ingin disampaikan oleh Tun Dr. Mahathir. Dia bukan mahu memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat Kedah, ekonomi rakyat Sabah, rakyat Sarawak, rakyat Negeri Pahang, rakyat Kelantan, rakyat Terengganu. Dia hanya memikirkan kekayaan dirinya sendiri dan anak-anaknya sendiri. Dia mahu bagi tahu segala konsesi-konsesi kayu balak di Kedah, di Sabah, Sarawak, di dalam Malaysia ini adalah milik keluarganya dan kroni-kroninya. Dan ini adalah pengajaran yang cukup besar kepada Tun Dr. Mahathir. Orang tamak selalu rugi. Saya tahu Tun Dr. Mahathir, Mukhris Mahathir dan anak-anak Tun Dr. Mahathir tidak cukup makan di atas meja. Saya tahu Tun Dr. Mahathir dan anak-anak cucu cicit Tun Dr. Mahathir tidak cukup beras di rumah sehingga terpaksa melobi konsesi-konsesi projek sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu di dalam negara Malaysia. Daripada Kedah, Mukhris Mahathir sanggup datang ke Sarawak untuk melobi konsesi-konsesi projek berkeluasan 1,000 hektar yang sengaja disembunyikan oleh Tun Dr. Mahathir oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang berkuasa di Putrajaya. Ini adalah modus operandi skandal rasuah kayu balak. So you are not deserved to teach us apakah itu pembalakan yang tidak sejahtera untuk ekonomi rakyat Malaysia. Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukhris Mahathir, Syed Saddiq, proksi politik Tun Dr. Mahathir. Enough is enough. Saya di sini berfikiran terbuka dengan sektor pembalakan dalam Malaysia. Saya tidak ada masalah dengan mana-mana tauke kayu balak dalam negara Malaysia. Cuma saya cukup bermasalah dengan tauke kayu balak bernama Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Mukhris Mahathir. Mereka marah hari ini kerana mereka sudah tidak dapat konsesi kayu balak. Kerana Tun Dr. Mahathir bukan lagi Perdana Menteri. Kerana Mukhris Mahathir bukan lagi Menteri Besar Kedah. That is a very simple point and facts.
yang saya ingin sampaikan sebagai political scientist, sebagai penganalisis dan penyelidik politik bebas yang mempunyai kepakaran mengkaji modus operandi pembalakan dalam sistem ekonomi politik negara Malaysia. Sebagai kesimpulan, saya mengharapkan hipokrasi dan double standard tauke-tauke kayu balak seperti Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukhlis Mahathir bersama syarikat-syarikat tauke kroni kayu balak Tun Dr. Mahathir di seluruh negara Malaysia. Berhentilah mempolitikkan isu kayu balak dalam negara Malaysia kerana rupa-rupanya akar kepada masalah isu sektor kayu balak dalam negara Malaysia adalah very simple. Kroni siapa yang dapat kayu balak, anak siapa yang dapat kayu balak, keluarga siapa yang dapat kayu balak paling besar dalam ekonomi politik negara Malaysia. Dan orang yang paling marah kerana sudah tidak dapat melobi konsesi kayu balak di Kedah di dalam negara Malaysia ini adalah keluarga Tun Dr. Mahathir. Keluarga kayu balak yang berlagak suci dalam negara Malaysia, mahu menjaga alam sekitar lah konon, mahu menjaga tadahan air lah konon, mahu menjaga kepentingan ekonomi petani lah konon, mahu menjaga keselamatan hutan dan kesejahteraan hutan lah konon. Tuan-tuan dan puan-puan, sektor kelapa sawit yang cukup rancak di era pemerintahan Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri tahun 1981 sehingga tahun 2003. Sektor pembalakan itu berkembang pesat selari dengan sektor kelapa sawit yang subur seperti tumbuh cendawan di atas tanah. Dan ini adalah polisi Tun Dr. Mahathir. Apabila kelapa sawit banyak dalam negara Malaysia, maka hutan-hutan ataupun pokok-pokok besar perlu dibalak. Maka pembalakan itu cukup besar. Jika benar pembalakan ini tidak baik untuk ekonomi negara Malaysia, saya nak tanya dengan Tun Dr. Mahathir, kenapa selama Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri paling lama dalam sejarah politik negara Malaysia, kenapa Tun Dr. Mahathir menghalalkan pembalakan di seluruh negara Malaysia? Hanya semata-mata untuk pertumbuhan sektor kelapa sawit. Syarikat-syarikat kelapa sawit dalam negara Malaysia itu semuanya adalah syarikat kroni Tun Dr. Mahathir. Tidak boleh tanam kelapa sawit kalau tidak ada pembalakan. It is very simple. Daripada Sabah sampai ke Pahang. Jika benarlah pembalakan ini tidak baik untuk ekonomi rakyat dan negara, kenapa Tun Dr. Mahathir dan Mukhlis Mahathir memilih untuk menjadi tauke kayu balak dalam negara Malaysia? Kenapa memilih untuk mengisi poket-poket kawan-kawan kayu balak Tun Dr. Mahathir di Sabah, Sarawak, di Kedah, di Pahang, di negeri-negeri Malaya? Kenapa Tun Dr. Mahathir bersetuju dengan pertumbuhan pesat sektor kelapa sawit? Sektor kelapa sawit itu tumbuh kerana sektor pembalakan. Kelapa sawit tidak boleh ditanam jika pembalakan dihentikan. Maka soalannya cukup mudah. Kenapa baru sekarang mahu menjadi hero anti kepada pembalakan Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukhlis Mahathir, sedangkan anda dan anak-anak anda adalah tauke kayu balak bersama dengan kroni-kroni anda? Soalan ini perlu dijawab secara matang dan jangan dijawab dengan kenyataan-kenyataan yang bodoh. Saya tidak mahu mendengar semua ini fitnah. Saya tidak mahu mendengar jawapan semua ini hanyalah spekulasi politik. Ini berdasarkan kajian dalam Korpus Ilmu Sains Politik. Saya adalah penulis buku dan pengkaji dalam bidang ilmu politik negara Malaysia. Saya bukan bermain-main menjadi penganalisis politik bebas, kerana ini adalah sebahagian daripada skop kerja saya sebagai generasi baharu. Maka secara tuntasnya, tauke-tauke kayu balak seperti Tun M dan Datuk Seri Mukhlis Mahathir tidak layak untuk bercakap tentang kelestarian alam sekitar, kelestarian tadahan air. Tidak layak untuk bercakap tentang kepentingan petani, tanah-tanah petani. Kerana keluarga anda mempunyai banyak konsesi berjuta-juta hektar tanah dalam negara Malaysia yang dilobi dan dirompak secara tidak langsung untuk menafikan hak rakyat miskin.
di kawasan tanah-tanah mereka. Checkmate and game over. Tauke-tauke kayu balak seperti Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Mukhlis Mahathir. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Mukhlis Mahathir kerana saya terus bercakap jujur tentang skandal-skandal pembalakan keluarga Tun Dr. Mahathir di negara Malaysia ini. Terima kasih.